Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Sarawak, anda bersama saya Syaf Syukri. Kita saksikan antara paparan utama malam ini. Hadir ke acara agama antarabangsa di Masjid Seri Petaling Kuala Lumpur diminta tampil. Kalau ia dibawa kepada Parlimen, memang kita akan menyokong. Sebab tiap-tiap usahawan, sama ada kita di Amerika, di England, di Europe ataupun di mana-mana saja, masalah yang besar ialah kapital. Datuk Dr. Sim Kui Hian meminta orang ramai bantu menjejaki mereka yang hadir ke acara agama antarabangsa di Masjid Seri Petaling 27 Februari hingga 1 Mac lepas. Rayuan dibuat Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan itu menerusi Facebooknya. Dalam postingnya, Dr. Sim menggesa setiap mereka yang menghadiri acara itu atau mengetahui sesiapa antara peserta untuk menghubungi hospital kerajaan terdekat atau pejabat kesihatan daerah. Beliau turut berkongsi tangkap layar laman Facebook Maklumat Bencana Sarawak yang menyatakan kira-kira 500 warga Sarawak menghadiri acara tersebut. Orang ramai mempunyai maklumat diperlukan boleh menghubungi talian tertera. Pada Isnin, Brunei Darussalam melaporkan seorang peserta adalah kes pertama disahkan COVID-19 di negara itu. Kerajaan Sarawak sentiasa ambil langkah proaktif tangani kes COVID-19 bagi mengelak ia menular di negeri ini. Tidak dinafikan risiko tetap ada, tetapi usaha mengekang penularan sentiasa dijalankan terutama di pintu masuk utama. Kita proaktif dalam apa yang kita lakukan. I know the state government, kerajaan negeri telah berbelanja banyak kewangan untuk membeli dek temugan, untuk membeli sanitizers untuk diletak ke tempat masuk. Even tempat yang kita letak jari di immigration tu pun kita bincang dalam mesyuarat bahawa yang itu pun perlu kerana ramai sangat yang cap jari sana. Menurut Abdul Karim, pandemik COVID-19 ini ternyata beri kesan kepada ekonomi dunia termasuk sektor pelancongan. Malah tempiasnya turut beri kesan kepada Sarawak. Memang sedikit sebanyak jumlah pengunjung yang masuk akan terjejas sedikit, tapi kita perlu ingat kehidupan kita mesti berjalan seperti biasa. Tapi sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga. Sementara itu, masyarakat di Miri, Limbang dan Lawas dinasihatkan agar tangguh dahulu perjalanan ke Brunei susulan kes terbaru COVID-19 di negara jiran itu. Harapan kita adalah untuk sentiasa berwaspada kerana kita di Sarawak semua pintu masuk sama ada daripada datang dari menggunakan pesawat ataupun menggunakan darat ataupun menggunakan port, semuanya akan melalui proses yang sama di mana mereka akan dites menggunakan termogan, dan juga selain daripada itu mereka dikendaki untuk mengisi borang berkenaan dengan latar belakang dan juga sama ada batuk dan sebagainya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP beri amaran kepada peniaga untuk tidak naikkan harga topeng muka. Harga ditetapkan perlu dipatuhi jika degil bersedia berdepan tindakan undang-undang. Sebarang maklumat ataupun aduan yang diterima oleh kementerian berhubung dengan mana-mana pihak yang menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan untuk topeng muka, ya, mengikut spesifikasi yang dikawal ni, akan kami siasat dan ambil tindakan bahawa Akta Kawalan Harga dan Anti Penjatutan 2011. Gabungan Parti Sarawak GPS akan sokong cadangan pindaan perkara 1/2 Perlembagaan Persekutuan jika rang undang-undang itu dibentangkan dalam sidang Parlimen yang akan datang. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, ia termasuk pindaan perkara 160-2 yang telah diusul dalam Dewan Rakyat sebelum ini.
Kalau ia dibawa kepada Parlimen, memang kita akan menyokong. Kita juga telah membuat cadangan supaya 160/2 dipindah juga. Dari sudut tafsiran, what they call definition of agreement. Masa tu nya disebut DISA, Federation of Malaya Agreement. Jadi kita cadangkan ditukar kepada selepas Malaysia, Federation of Malaysia Agreement 63. Abang Jo juga menegaskan frasa pursuant to MA63 tidak lagi diperlukan sekiranya pindaan perkara 160/2 Perlembagaan Persekutuan dilaksanakan. Because the moment you have amended 1602, meaning that one already giving force to MA63, to the content of the agreement, constitution. Maka kena setidaknya si mau pindah 160 tu. So we say pursuant to MA63. Ditanya mengenai bila pindaan itu akan dibuat, kata Abang Jo, ia terserah kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Seminar Fatwa Peringkat Negeri Sarawak 2020 di Kuching pada Khamis. Kajian secara terperinci sedang dijalankan bagi menstruktur semula serta menaik taraf Mahkamah Bumi Putera Sarawak. Ia bertujuan mengangkat statusnya agar standing Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Jelas Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas, kajian ini bakal berlangsung selama 9 bulan bermula 6 Januari lepas sehingga Oktober 2020. We are looking forward to the master plan, which will be submitted to us in October 2020. And that will be on time for the celebration of 150th anniversary of the establishment of the Native Court in Sarawak. Therefore, the government will consider and thereafter implement the recommendation in order to transform and elevate Native Court into an independent, autonomous judicial institution just like the Sharia and the Civil Court. Antara struktur mahkamah yang menjadi rujukan dalam kajian ini adalah Mahkamah Syariah Sarawak, Mahkamah Sivil, Mahkamah Tanah Maori di New Zealand, National Native Title Tribunal di Australia serta Mahkamah Asli Sabah. You can come up with apa saja you punya idea untuk jadi businessman. Tetapi apa yang jadi besar masalah ialah sumber kewangan. Tidak asing dengan teori keusahawanan dan koperasi, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar mahu manfaatkan mandat yang diberikan kepadanya untuk bantu golongan usahawan. Ahli Parlimen Santubong itu berikrar memikul amanah itu sebaik mungkin dalam situasi ekonomi yang mencabar pada masa ini. Menurut beliau, tumpuan utamanya kini membantu golongan usahawan koperasi mengembangkan perniagaan mereka dalam skala yang besar. Namun halangan utama yang perlu diatasi adalah kewangan. Sebab tiap-tiap usahawan, sama ada kita di Amerika, di England, di Europe ataupun di mana-mana saja, masalah yang besar ialah kapital, ya. Sumber kewangan. Justru beliau mahu memperkasakan agensi pembangunan usahawan seperti SME dan SMI juga memainkan peranan penting dalam memastikan pembangunan keusahawanan di negeri ini kekal mapan. Macam mana nak membangunkan keusahawanan menerusi agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. Umpamanya dalam bidang koperasi, dia ada dua agensi yang besar, ya. Suruhanjaya Koperasi dan juga Institut Koperasi. Jadi dua perkara ini one complement the other. Satu untuk mewujudkan koperasi, pembangunan koperasi, dan satu untuk melatih orang yang terlibat dengan koperasi. Wan Junaidi berharap dengan pengalamannya beliau mampu untuk membantu golongan ini khususnya di Sarawak. Beliau ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuching sejurus tiba dari ibu negara. Dalam pada itu, Majlis Profesor Negara MPN akan jadi think tank kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jelas, Wan Junaidi pelantikan dibuat berdasarkan pengalaman bekerjasama dengan MPN semasa menyandang jawatan di Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli NRE sebelum ini. Ini Majlis Profesor Negara, ya.
apabila saya buat kerja saya dalam KDN dulu, banyak perundangan yang kita rujuk kepada mereka. Dan bila saya dalam menari, saya in contact dengan mereka juga. Dan banyak input yang kita terima dari mereka. Jadi saya akan gunakan Majlis Profesor Negara untuk membantu. Bagaimanapun jika keperluannya timbul, think tank yang khusus untuk kementerian akan ditubuhkan atas nasihat agensi berkaitan. Kita telah berbincang dalam mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Negeri Sarawak yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri Sarawak. Dia telah memberi kebenaran untuk kita memilih mana-mana kawasan yang kita perlu, dan dia akan bagikan kelulusan untuk kita membina pos-pos yang kita perlukan. Kerajaan Sarawak telah beri lampu hijau kepada Tentera Darat untuk memilih lokasi pembinaan pos kawalan di sempadan Sarawak, Kalimantan, Indonesia. Ia susulan rancangan kerajaan Indonesia mahu memindahkan ibu negaranya dari Jakarta ke Kalimantan selain keadaan geografi sempadan yang luas. Menurut Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Zamrus Muhammad Zain, ketika ini terdapat 12 pos kawalan di sempadan Sarawak. Ia termasuk pos kawalan imbangan Dafa di Biawak Lundu yang baru beroperasi Januari lalu. Katanya Tentera Darat merancang menambah jumlah pos kawalan sedia ada demi memenuhi keperluan semasa. Untuk maklumat, pos kawalan TNI yang berada di sebelah sepadan Kalimantan ini sebanyak 89 pos, berbanding dengan kita pada ketika ini hanya 12. Jadi kita merancang untuk menambah lagi 14. Zamrus menjelaskan rancangan menambah pos kawalan bukan mahu menandingi pos kawalan dibina oleh Tentera Nasional Indonesia TNI. Sebaliknya, ia mampu memperkukuhkan lagi hubungan bilateral antara pihaknya dengan TNI. Kalau kita bandingkan 89, campur lagi 14, campur dengan 12, kita ada 26. 26 berbanding dengan 89. Ratio dia adalah lebih kurang 1 ke 4. Kalau dia ada 4, kita ada 1, kita punya bilateral dengan dia akan lebih kuat. Beliau berkata demikian dalam temu ramah bersama Awani Sarawak di pos imbangan Dafa Biawak Lundu pada Isnin. Majlis Seni Sarawak MSS terus perkukuh kuantiti dan kualiti penggiat seni di Sarawak. Kepelbagaian program pembangunan bakat seni dirancang dengan komprehensif sejak MSS ditubuhkan pada 2017 di setiap daerah di negeri itu. Tahun ini, MSS akan persembahkan hasil setahun kursus seni antaranya seni tari dan muzik kepada orang awam pada hari terbuka MSS pada 14 dan 15 Mac ini. Jangan kita ketinggalan dalam bidang kesenian kita. Bahawa kesenian kita itu unggul. Bila dikata unggul, pastinya orang akan ingin melihat keunggulan itu. Dikatakan unik, orang melihat bagaimana keunikan mereka. Jelasnya generasi milenial di negeri ini harus ceburkan diri dalam kursus kesenian seperti anjuran MSS. Bila dilihat dari tahun ke tahun, peningkatannya banyak dalam konteks mempelajari tradisional, khususnya pada tarian dan juga muzik tradisional. MSS yang bergiat aktif di bawah pemantauan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak buka penyertaan kursus seni kepada orang awam berusia 7 hingga 45 tahun. Antara kursus seni dianjurkan ialah kursus seni asas seperti tarian, muzik dan seni persembahan tari tradisional dan kreatif. Baiklah, dengan itu sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.